Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak murid cikgu. Apa khabar hari ini? Bertemu kembali dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 bersama dengan Cikgu Mun. Jadi tema kita pada hari ini masih sama seperti yang lepas, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Topik pada hari ini ialah sekolah kebanggaanku. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 3.3.1 iaitu menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara separa terkawal. Naratif ni maksudnya cerita dan bukan naratif maknanya dan bukan cerita secara separa terkawal. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Baik anak-anak murid cikgu, ini gambar apa? Ini gambar sekolah kita. Sekolah kebangsaan Pengerang. Rindu tak nak pergi sekolah? Cikgu rindu, kamu pun mesti rindu sama kan? Mak ayah kamu hantar kamu pergi sekolah, lalu pintu pagar utama ni, kamu akan nampak pemandangan padang kita yang sangat luas dan cantik, rumputnya menghijau. Dan yang ini ialah gambar bangunan kelas kamu kan yang kat belakang ni. Rindu nak belajar dalam kelas sama-sama. Dan yang di bawah ni pula ialah gambar kantin. Tempat kamu beli makanan. Nak eja kantin macam mana? Jangan lupa K-A-N kan, T-I-N tin, kantin. Dan yang kedua ini ialah gambar surau, tempat kamu belajar pendidikan Islam dan bahasa Arab kan. Tempat kamu solat, tempat kamu baca Quran. Nak eja surau, S-U-S-U-R-A-U, rau. Dan yang ketiga ialah gambar perpustakaan, tempat kita baca buku selalunya pada waktu rehat. Nak eja perpustakaan macam mana? Jangan tertinggal huruf. Eja satu, P-E-R per, P-U-S pus, T-A-T, K-A-K-A-N-An, perpustakaan. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Berbalik pada topik kita pada hari ini iaitu sekolah kebanggaanku, kamu akan kenal tentang sekolah kebangsaan Lanai, Kupang, Kedah Darul Aman. Mari kita baca sama-sama maklumat yang diberikan berkaitan sekolah kebangsaan Lanai. Yang pertama, sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Jadi maknanya sekolah ini terletak di daerah Baling. Tujuan sekolah ini dibina adalah untuk membasmi buta huruf. Membasmi ni kita tak naklah ada orang yang tak boleh baca. Buta huruf tu maksudnya orang yang tidak boleh membaca, menulis dan mengira. Okey. Menyediakan tempat murid belajar. Okey, antara kejayaan yang sekolah ini telah capai, dia berjaya mendapat johan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling pada tahun 2014 dan juga menjadi johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah pada tahun 2014. Maksudnya sekolah ni dia dah mencapai kejayaan di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Jadi murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Mereka yakin, mereka bersemangat nak capai kejayaan. Tapi kena rajin lah. Dirajinkan. Okay, jadi maklumat yang seterusnya, semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan yang kedua akan mengekalkan kecemerlangan. Jadi murid-murid dia sangat proaktif. Mereka bekerja-kerja nak mencapai kejayaan. Berdasarkan maklumat yang kita telah baca sebelum ni, kamu dikehendaki untuk melengkapkan maklumat yang diberikan ini dalam perenggan yang telah disediakan.
Mari cikgu pandu kamu bagaimana untuk melengkapkan karangan ini. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Perenggan yang kedua, kita teruskan lagi. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat apa? Dapat menyediakan tempat murid belajar. Selesai perenggan yang kedua, kita beralih ke perenggan yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran, Peringkat Daerah Baling dan Johan Pertandingan Bicara Berirama Peringkat Negeri Kedah pada tahun 2014. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai, kita tengok maklumat yang di sini, mempunyai apa? Mempunyai semangat juang yang tinggi. Perenggan yang terakhir, semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan mengekalkan kecemerlangan. Jadi dah lengkap dah karangan kamu dengan maklumat yang diberikan. Jadi tugasan yang pertama, cikgu minta kamu salin karangan yang telah lengkap yang cikgu pandu tadi dalam buku garis 1 iaitu buku BM2. Jadi kamu ikut format ni. Perenggan pertama mesti rapat di tepi, okey? Perenggan kedua baru jarak sikit, letak sekurang-kurangnya 1 jari kamu. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga dan keempat. Okey, itu tugasan yang pertama. Okey, tugasan yang kedua, kamu diminta untuk melengkapkan karangan berdasarkan maklumat yang diberikan. Sama juga macam yang kita belajar dalam buku teks tadi. Cuma yang ini kita akan gunakan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 4 dan 5. Okey. Dalam buku aktiviti ini, dia berikan maklumat tentang Kampung Pering. Kampung Pering ini, penduduk kampungnya ialah 672 orang, ada 185 buah rumah dan kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Okey, maklumat yang kedua, dia cerita tentang sikap penduduk kampung. Yang pertama, suka bekerja sama. Yang kedua, bantu-membantu. Dan yang ketiga, menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Dan maklumat yang ketiga, tentang jati diri penduduk. Yang pertama, dia bina. Mereka bina pintu gerbang. Yang kedua, memasang jalur gemilang yang besar. Dan yang ketiga, menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Jadi antara kejayaan Kampung Pering ni, dia mendapat anugerah Desa Lestari Peringkat Kebangsaan pada tahun 2014. Okey, jom kita baca karangan yang diberikan. Kamu akan lengkapkan karangan ini dengan maklumat yang diberikan tadi. Cikgu pandu juga bagaimana nak lengkapkan. Okey, Kampung Pering terletak di daerah Kubang Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan aman. Kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Jumlah penduduk di kampung ini 672 orang. Okey, ini maklumat yang pertama kan. Okey, yang ini. Okey, ada 672 orang. Okey, kemudian kampung ini mempunyai rumah sebanyak, okey, ini maklumat yang kedua. Okey, sebanyak berapa? 185 buah. Okey, sekarang maklumat yang ketiga, kebanyakan penduduk bekerja dalam, okey, yang ketiga dalam bidang pertanian. Selesai perenggan yang kedua. Okey, sekarang seterusnya kita bergerak ke perenggan yang ketiga. Penduduk di kampung ini suka
Okey, suka bekerja sama. Okey, selesai. Mereka tidak mementingkan wang untuk memajukan kampung mereka. Mereka juga membantu semasa majlis perkahwinan dan mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam majlis itu. Okey, selesai perenggan yang ketiga. Sekarang kita tengok perenggan yang keempat. Okey, jati diri penduduk kampung ini sangat kuat. Mereka membina apa? Okey, mereka membina pintu gerbang. Okey, maklumat yang ke-6, mereka membina pintu gerbang di kampung ini. Mereka juga memasang jalur gemilang yang besar. Mereka juga memasang jalur gemilang yang besar sebagai bukti sayang akan negara. Kamu boleh juga tambah poin. Mereka juga memasang jalur gemilang yang besar dan menghias setiap lorong dan jalan di kampung sebagai bukti sayang akan negara. Jadi 7 dan 8 maklumat yang ini kamu gabungkan dalam satu ayat. Okey? Mereka juga memasang jalur gemilang yang besar dan menghias setiap lorong dan jalan di kampung sebagai bukti sayang akan negara. Oleh itu, kampung mereka telah dianugerahi. Okey, dianugerahi maklumat yang ke-9. Dianugerahi apa? Anugerah Desa Lestari peringkat kebangsaan pada tahun 2014 kerana sikap mereka yang bersatu hati mengindahkan dan mengekalkan ciri tradisional kampung ini. Mereka berjanji akan menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. Okey, yang ini poin yang ke-10 kamu boleh ambil yang dekat sini. Okey? Jadi, cikgu dah bimbing. Cikgu harap tugasan ini kamu dapat selesaikan. Okey, bahasa Melayu ada 2 tugasan. Tugasan 1, buku teks dan tugasan 2, buku aktiviti. Jadi, selamat membuat tugasan. Kamu ada masa sebab esok cuti awal Muharram. Jadi, kamu tolong selesaikan tugasan bahasa Melayu. Semoga kamu semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, kekal selamat dan terima kasih mengikuti PDPR Bahasa Melayu Cikgu Mun. Bye. Assalamualaikum.